Sehingga 3 petang tadi, jumlah mereka terjejas banjir mencecah hampir 119,000 orang melibatkan negeri-negeri di pantai timur, utara dan juga selatan semenanjung Malaysia. Dan jumlah itu lebih tinggi berbanding 104,000 penduduk pada sebelah pagi tadi. Keadaan di Kelantan masih tidak banyak berubah dan jumlah yang dipindahkan terus meningkat dari 32,000 orang pagi tadi kepada 45,000 orang. Diikuti Terengganu 31,000, Pahang hampir 36,000 orang manakala di Perak 6,000. Kedah dan Perlis juga menyaksikan hampir 360 orang dipindahkan. Johor dalam pada itu mula membuka pusat pemindahan dengan 214 orang dipindahkan sehingga petang tadi. Sehingga pukul 9 pagi tadi, Tenaga Nasional Berhad TNB telah menghentikan sementara bekalan 2,195 buah pencawang elektrik PE di beberapa daerah dan kawasan terjejas banjir sekitar Pahang, Kelantan dan Terengganu. Pengurus Besar Kanan Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi TNB, Datuk Insinyur Muhammad Aminuddin Muhammad Amin berkata penghentian operasi pencawang membabitkan sejumlah 164,633 pengguna. Penutupan sementara pencawang bagi mengelak berlakunya litar pintas. Dalam satu kenyataan, TNB memaklumkan jumlah pengguna paling ramai terjejas ialah di Kelantan, selamai 144,077 pengguna. Ini melibatkan penutupan operasi 1,787 PE di Kuala Krai, Gua Musang, Jeli, Macang, Tanah Merah, Kota Baru dan Tumpat. Di Terengganu, penghentian operasi melibatkan 131 PE di Kemaman, Bandar Al-Mutafi Billah Shah dan Dungan melibatkan 7,281 pengguna. Manakala di Pahang, 13,275 pengguna terjejas berikutan penutupan operasi 277 PE. TNB akan terus memantau pencawang elektrik di beberapa kawasan yang terjejas banjir dan menutup bekalan elektrik sekiranya air mencecah paras berbahaya. Ketika ini lebih 1,000 warga kerja TNB telah ditugaskan di Kelantan, Pahang, Perak dan Terengganu. Kemudahan TNB juga turut digunakan untuk membantu kerja-kerja pemindahan mangsa-mangsa banjir ke pusat-pusat pemindahan. 10 stesen kereta api tanah Melayu KTM Berhad di Pantai Timur tidak dapat beroperasi akibat ditenggelami air disebabkan banjir kuat yang melanda kawasan itu. Pengerusi KTMB Datuk Nawawi Ahmad berkata kesemua stesen yang terlibat ialah Cigar Perah, Merapoh, Gua Musang, Limau Kasturi, Bertambaru, Kemubu, Dabung, Bukit Abu, Manik Urai dan Krai. Minta pihak teknikal cuba bayangkan tentang berapa jumlah kos. Tak boleh dimaklumkan lagi dalam proses kajian kerana kita tak tahu apa jenis kerosakan. Kalau dari segi kush dengan lokomotif kita boleh agak dah berapa juta nak rosak, tapi dari segi jambatan dengan track kita tak boleh agak. Kita kena pergi tengok. Maksudnya kena ada visual inspection. Bercakap dalam sidang media di Ibu Negara berkata 8 perkhidmatan tren di kawasan Cegar Porah hingga Tumpat dibatalkan sejak 22 Disember lepas melibatkan perkhidmatan tren Intercity, Express Wow dan Express Senandung Timuran. Menurutnya, kos kerugian dan baik pulih masih belum dapat diketahui kerana perlu melakukan proses penganalisis secara menyeluruh. Sistem mekanikal kereta api yang turut terjejas merangkumi 8 lokomotif, 19 coach, 1 buffet serta 4 generator dan dijangka mengambil masa lama untuk dibaiki. Dalam perkembangan berkaitan, KTM Berhad turut menyalurkan sumbangan sebanyak RM1,500 serta bekalan makanan kepada 177 kaki tangannya yang terlibat banjir demi memastikan kebajikan mereka terus terjamin. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengarahkan keperluan aset air, udara dan darat dipertingkat dalam usaha membantu serta menyelamatkan penduduk terjejas banjir di Kelantan.
Arahan itu diputuskan setelah beliau diberi taklimat terkini tentang bencana alam itu di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Cepa. Menurut beliau, daripada taklimat itu didapati keperluan aset masih tidak mencukupi kerana banjir berlaku luar jangkaan. Bot-bot berserta 7 helikopter yang disediakan masih tidak memadai. Oleh itu, aspek logistik akan ditingkatkan dengan diuruskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Bagi timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, soal bekalan bahan makanan sebenarnya mencukupi. Cuma penyampaian makanan ke pusat pemindahan banjir menghadapi banyak cabaran kerana tidak boleh dilalui disebabkan air deras dan kesukaran dihantar melalui udara kerana cuaca tidak menentu. Beliau turut mengarahkan agar stok barangan keperluan seperti makanan dipertingkatkan di semua pusat pemindahan sementara PPS, iaitu daripada keperluan untuk 3 hari kepada seminggu, antaranya bagi mengelakkan masalah kekurangan. Jenis barangan yang ditambah kepada jumlah sedia ada adalah sardin, beras dan telur. Beliau telah pun mengarahkan JKM agar melaksanakannya segera. Selain itu, Majlis Keselamatan Negara juga diminta untuk membeli sebanyaknya mungkin power bank bagi kegunaan pihak urus setia di setiap pusat pemindahan agar komunikasi menggunakan telefon pintar tidak terjejas. Tan Sri Muhyiddin kemudian turut melakukan lawatan kerja ke Pahang bagi mendengar taklimat banjir. Beliau juga melawat mereka terjejas di pusat pemindahan. Beliau kemudiannya menunaikan solat Jumaat dan solat hajat di Masjid Al-Makmur bersama hampir 300 jemaah. Tan Sri Muhyiddin menghadiri mesyuarat taklimat banjir di Pejabat Wisma Seri Pahang dan melawat ke pusat pemindahan penduduk terjejas banjir di Dewan Sukba membabitkan 1,966 daripada 535 buah keluarga. Tan Sri Muhyiddin kemudiannya melawat depo makanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Kompleks Penyayang di Indra, Mahkota Kuantan. Keadaan banjir di Kota Baru yang lumpuh sejak beberapa hari lalu masih belum banyak berubah. Ya. Dan untuk mengetahui perkembangan banjir di Kota Baru, kita terus saja bersama wartawan Izham disidik di sana. Teruskan, Izham. Baik, terima kasih penyampai di Angkasa Puri langsung dari Kota Baru, Kelantan, dan saya kini berada di Jambatan Sultan Yahya Petra yang menghubungkan antara Kota Baru dengan kawasan Pasir Pekan di sebelah kiri saya. Dan ini adalah gambaran sebenar. Di belakang saya ini adalah Sungai Kelantan yang telah pun menyebabkan air naik dan juga menyebabkan kawasan di Kota Baru ini banjir. Dan banjir kali ini diibaratkan ataupun digambarkan oleh penduduk tempatan sebagai banjir terbesar berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, kami sempat untuk membuat tinjauan siang tadi di beberapa kawasan terjejas banjir dan kami mendapati penduduk masih terus dipindahkan ke kawasan yang selamat ataupun di pusat-pusat penempatan sementara. Berkaitan dengan penghantaran bekalan makanan pula ke kawasan-kawasan terjejas banjir, iaitu di kawasan utama seperti di Pasir Mas, Gua Musang dan juga di Kuala Kerai, ia dilakukan dengan baik hari ini memandangkan cuaca yang amat mengizinkan. Jadi setakat itu dulu laporan saya langsung dari Kota Baru, Kelantan berkaitan dengan situasi banjir ketika ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Izham. Bumbung, sebuah hotel di Wakaf CA di dekat Kota Baru menjadi lokasi untuk 21 individu yang terdiri daripada 11 petugas RTM dan 10 pelanggan hotel berkenaan menyelamatkan diri petang semalam, Zarul. Ya, Mirza, dan mereka yang terperangkap di lokasi berkenaan bagaimanapun diselamatkan tepat pukul 3 pagi tadi dengan kenderaan JPAM yang juga berdepan detik cemas dan hampir terbalik akibat arus deras. Yang kesemua mereka yang diselamatkan telah ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Jalan Teliput, Kota Baru, dan pengalaman yang dilalui itu dikongsi bersama kru RTM memandangkan talian komunikasi terhad sehingga bantuan terpaksa diberitahu kepada kru Skuad Alpha di Kuala Kerai bagi mengkoordinasi misi menyelamat. Makanan tak tahu nak pergi mana. So sekarang
Mahal je. Ada dekat rooftop dekat Dynasty Inn. Kami sekarang datang dah terkandas sangat. Pertama kali merasa keadaan macam ni, tapi bagus untuk pengalaman, dan kalau ada lagi masa depan, saya rasa saya dah tahu apa persiapan yang saya perlu buat. Bantuan tetap diberikan kepada kumpulan ini oleh Jepam Kota Baru dibantu Brigade Sukarelawan Bencana Negara dengan berdepan cabaran air deras serta keadaan gelap gelita. Usaha mencari dan menyelamat pasangan suami isteri Nur Hayati Sulong dan Suhaimi Awang yang terlibat dalam insiden bot terbalik 3 hari lalu akhirnya berhasil. Pihak Scuba Bomber menjumpai mayat pertama pada jam 4 petang selepas melakukan selaman ke dalam dasar Mirza. Mayat pertama itu dipercayai Nur Hayati dan telah dibawa ke Hospital Kemaman untuk proses pengecaman. Mayat dijumpai 700 meter dari tempat kejadian. Sementara itu, usaha mencari suaminya sedang diteruskan. Laporannya bersama wartawan Raja Hisham Raja Zaid. Silakan Hisham. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam bahagia. Saya kini berada di Kemaman bagi meninjau perkembangan banjir dan juga usaha mencari dan menyelamat penduduk yang terjejas banjir yang hilang sejak 3 hari lalu. Jumlah penduduk yang terjejas banjir di Kemaman ketika ini adalah berjumlah 23,466 orang daripada 5,566 keluarga yang ditempatkan di 47 pusat pemindahan setakat ini. Dan saya kini berada di pusat operasi mencari dan menyelamat bagi mencari penduduk yang hilang akibat bot yang terbalik 3 hari lalu, iaitu Nur Hayati Sulong dan Suhaimi Awang. Bersama saya sekarang ini adalah Timbalan Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Terengganu, iaitu Tuan Nur Mahathir Mohamad. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama RTM. Sekarang ini pada hari ini berapa anggota yang terlibat dan bot yang digunakan? Untuk hari ini kita telah menggunakan 4 buah bot, iaitu 2 Kevlar dan juga 2 bot aluminium. Dan anggota yang terlibat pada hari ini, iaitu hari ketiga ini, adalah seramai 25 orang. Tuan, kalau kita lihat ya, sejak kemalangan ini berlaku 3 hari lalu, banyak sekali kabar angin yang menjadi viral, terutamanya di media sosial. Mungkin komen Tuan sikit. Untuk makluman, ya, kita memang sedar yang menjadi viral di media sosial pada ketika ini mengatakan pihak bomba tidak mematuhi SOP. Pada hemat kami dan penelitian awal pihak kami, memang kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan ketika kejadian itu berlaku. Apakah ada siasatan awal telah pun dilakukan oleh pihak jabatan sendiri? Untuk makluman, kita telah mendapatkan pandangan awal dan juga telah ke lokasi kejadian, dan kita memang telah memulakan siasatan awal. Dan untuk ketika ini siasatan terperinci kita masih lagi dalam kita punya siasatan. Jika dilihat 3 hari setelah peristiwa ini berlaku, mungkin ramai yang tidak tahu kesukaran sebenar yang dihadapi oleh pasukan mencari dan menyelamat. Untuk kesukaran kita pada ketika ini, selain daripada keadaan hujan yang lebat, adalah yang paling utama sekali adalah keadaan arus. Keadaan arus sungai pada ketika ini memang amat deras. Jadi itu menyukarkan kepada pihak penyelamat untuk melakukan kerja-kerja penyelaman di kawasan dasar yang terlibat. Jadi itulah kesukaran yang paling utama sekali dihadapi oleh pasukan penyelamat pada ketika ini. Kita lihat juga selain daripada pasukan keselamatan seperti bomber, polis dan juga ATM, sebenarnya usaha mencari dan menyelamat ini juga melibatkan bantuan daripada penduduk sekitar sini. Ya, kita juga mendapat bantuan daripada penduduk kawasan Kampung Geliga Pak Akop tu, yang terlibat sama-sama dalam usaha pasukan penyelamat dalam untuk usaha mencari mangsa yang hilang tu. Baik Tuan, terima kasih. Sekian dulu laporan daripada Kemaman ini. Kita kembali saja terus ke Angkasa Puri bersama rakan penyampai di sana. Silakan.
Baik, terima kasih Raja Hisham dengan perkembangan dari Terengganu itu. Kita teruskan dengan laporan berita ini. Bilangan penduduk terjejas banjir di sekitar Perak meningkat dari semasa ke semasa. Dan selain daripada bantuan keperluan asas, bantuan kaunseling kelompok dan individu serta aktiviti untuk kanak-kanak di pusat pemindahan banjir turut dijalankan. Dan untuk itu ya Zarul, kita terus saja bersama wartawan kami Muhammad Azafli dan Siti Hajar Muhammad Saleh. Silakan. Baik, terima kasih Zarul dan juga Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Anda masih bersama saya Muhammad Zafil Jawad, masih berada di SK Sayung Kuala Kangsar Perak. Dan sebelum kita perkembangan seterusnya, saya beri dahulu perkembangan awal setakat pukul 4.30 petang tadi. Seramai 7,107 penduduk terjejas melibatkan 1,533 keluarga yang ditempatkan di 50 pusat pemindahan di 3 buah kawasan. Bagi kawasan Hulu Perak, seramai 626 penduduk daripada 157 keluarga di 9 pusat pemindahan. Dan bagi Kuala Kangsar, seramai 2,579 penduduk dari 628 keluarga di 23 pusat pemindahan. Bagi kawasan Perak Tengah, 2,914 penduduk dari 728 buah keluarga di 18 pusat pemindahan. Dan pastinya pola hujan yang tidak henti-henti ini menyebabkan paras air di semua sungai negeri Perak semakin meningkat dari masa ke semasa. Paras air di Sungai Perak meningkat kepada 34.40 meter. Dan bagi laporan lanjut, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Siti Hajar Muhammad Saleh. Ji, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih rakan setugas Zaf yang berada di Sekolah Kebangsaan Sayung. Saya ketika ini berada di hadapan Arena Square Kuala Kangsar, iaitu bersebelahan dengan Sungai Perak, dan seperti yang anda dapat saksikan, ketinggian air di kawasan ini telah pun meningkat ataupun menaik. Dan jika anda dapat lihat, paras air di sini mungkin telah pun mencecah 3 kaki. Di mana pagi tadi paras air di Sungai Perak telah pun mencatatkan penurunan kepada 34.23 meter. Namun pada petang ini paras air di Sungai Perak telah pun mencatatkan menaik, iaitu 34.40 meter. Justru pihak bomba meminta penduduk yang tinggal di sekitar pesisiran Sungai Perak supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengikut arahan pihak berkuasa sekiranya mereka perlu meninggalkan kediaman untuk pindah ke pusat pemindahan ataupun ke kawasan yang lebih tinggi. Ini kerana sekiranya mereka ingkar, perkara tersebut mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada mereka. Sekiranya hujan masih lagi turun dengan lebatnya, kemungkinan paras air di sini akan terus meningkat. Saya fikir itu saja yang dapat saya kongsikan bersama anda. Kembali kepada rakan setugas Zaf di Sekolah Kebangsaan Sayung. Silakan. Baik, terima kasih Ji atas laporan tadi. Jadi bagi saudara, awasi anak-anak anda, jangan biarkan mereka bermain sesuka hati di kawasan-kawasan yang terdedah banjir, dan pastikan mereka meminum air masak yang secukupnya, air yang bersih pastinya. Dan setelah tadi, Pemuda UMNO dan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Kuala Kangsar tampil membantu mengulurkan bantuan dan juga sumbangan kepada penduduk terjejas banjir. Bantuan berbentuk makanan dan juga keperluan harian diserahkan sendiri kepada penduduk terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Sayung ini. Baik saudara, selain daripada bantuan keperluan asas, bantuan kaunseling kelompok dan juga aktiviti kanak-kanak juga disediakan di Sekolah Kebangsaan ini, dan juga pastinya di pusat-pusat pemindahan banjir. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, kita bersama dengan Pegawai Psikologi Pejabat Kesihatan Kebajikan Masyarakat Kuala Kangsar, Cik Maizun Ibrahim. Apa khabar saudara? Okey, baik. Jadi apa dia aktiviti yang dijalankan sepanjang berada di kawasan ini? Okey, di antara aktiviti yang saya jalankan dan dibantu oleh rakan-rakan sejawatan, aktiviti ini seperti kami anjurkan permainan dam, tayangan video, aktiviti mewarna, aktiviti melukis. Selain daripada itu khusus untuk kanak-kanak. Dan di samping itu bagi orang dewasa kami jalankan intervensi seperti bimbingan individu, bimbingan kelompok dan juga intervensi krisis. Dan juga kami juga untuk kanak-kanak aktiviti yang dijalankan di samping tu kami mengadakan aktiviti membaca buku cerita beramai-ramai.
dan juga kami jalankan orang kata permainan-permainan seperti orang kata dam ular, dam aji dan juga aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Jadi boleh tak macam orang ramai di luar sana yang mungkin ada yang secara sukarelanya ingin membantu mereka, membantu anda sendiri dan juga rakan-rakan anda untuk memberi khidmat secara sukarelawan? Okay. Memang kami amat-amat memerlukanlah dan mengalu-alukan perkhidmatan daripada mana-mana sukarelawan yang sudi untuk turun dan membantu kami. Dan di sini pun kalau ikut jumlah kanak-kanak seramai 198 orang. So kami memerlukan khidmat tenaga yang banyak untuk membantu kami. Okey, baik, terima kasih saudari. Dan Zarul dan juga Miza, saya rasa saya akan saja laporan saya daripada sini. Dan kepada penonton TV1, teruskan kesertaan anda bersama kami kerana kami akan membawakan laporan-laporan terkini dari masa ke semasa bersama dengan rakan-rakan wartawan di negeri-negeri yang terjejas banjir. Saya kira Zarul dan juga Miza, itu saja laporan saya daripada Kuala Kangsar Perak. Kita kembali bersama anda di Angkasa Puri. Silakan. Bertemu kembali. Perdana Menteri akan mempengusikan mesyuarat berkenaan banjir bersama Majlis Keselamatan Negara MKN, Jawatankuasa Bantuan dan Pengurusan Bencana Kebangsaan serta Kerajaan Negeri bagi mencari penyelesaian terhadap situasi terkini. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang dijangka pulang ke tanah air esok dijadual terus ke Kelantan bagi bertemu dengan penduduk terjejas banjir. Beliau juga turut menyatakan keprihatinan beliau terhadap bencana yang sedang menimpa serta memberi jaminan akan melakukan sedaya upaya untuk membantu rakyat. Di Seremban Negeri Sembilan pula menyaksikan hujan lebat sejak pagi tadi telah mengakibatkan berlakunya pergerakan tanah mendap di cerun Bukit 5 Rumah dekat Kampung Pancur. Ya Mirza, serentak dengan itu penolong pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Ahmad Mukhlis Mokhtar memaklumkan telah menghubungi Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri dan pejabat daerah untuk tindakan lanjut. Tapi kita akan buat pemantauan. Sekiranya berlaku lebih lagi banyak pergerakan, kita akan proceed dengan pengungsian rumah untuk kita pindahkan ke tempat yang lebih selamat. Kita nasihatkan penghuni rumah bersiap sedia untuk dipindahkan. Dinyatakan juga sekiranya keadaan semakin teruk, penduduk di lokasi berkenaan akan diarah berpindah. Malah mereka juga perlu menyimpan semua dokumen penting ke tempat selamat sekiranya diminta untuk berpindah ke lokasi lebih selamat. Bagi penduduk, insiden ini merupakan kali pertama berlaku sejak tinggal di kawasan itu. Orang rumah ada rumah, dia yang tahu kan. Saya tanya, saya balik tengok dia beritahu kan tanah guntur kan. Dalam pukul 11.30. Itu yang saya. Berikutan hujan lebat sejak malam tadi dan air pasang sungai sebuah penempatan mengalami banjir kilat di Kampung Pelentong Baru, Johor Bahru. Sehubungan itu, satu pusat pemindahan dibuka di Sekolah Kebangsaan Permas Jaya, Johor Bahru. Sehingga jam 12 tengah hari tadi, seramai 303 orang penduduk daripada 56 keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan tersebut. Kesemua penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan berkenaan setelah rumah mereka dinaiki air.
setinggi paras 1 meter. Rata-rata penduduk terjejas banjir mula berpindah kira-kira 3 pagi tadi selepas menerima arahan berpindah oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Kemudian dia arusnya deras, tak dapat kita nak ni, kita terpaksa keluar daripada rumah lah. Serta-merta. Bomba dan pukul 2.30 pagi. Malam pagi tadilah. Jadi dalam pukul 3 dalam setengah jam lah tu air tu naik terus lah. Memang kita tak boleh tunggu lagi. Macam kereta pun dah tak boleh diselamatkan lagi. Pun tenggelam juga. Lepas tu dalam pukul 5 lebih, pukul 6 tu dah mula surut lah. Sementara itu, dengan tindakan pantas, pasukan penyelamat pihak tersebut berjaya membantu seorang mangsa yang koma sejak 4 tahun lalu akibat masalah tonsil ke pusat pemindahan. Mangsa Roslan Shibas yang tinggal bersama isterinya, Roslaila Salman, berjaya dikeluarkan dari rumah mereka kira-kira 3 pagi. Bomba datang rumah, bomba kata boleh pindah lah sebab takut nanti besok hari ni hujan lagi kan. Sebab tu dia. Pukul berapa akak pindah dengan abang ni? Akak rasa dia bomba tu datang dalam pukul 3 lebih. Pukul 3 gitulah, pukul 3. Lepas tu dia angkat semua. Dia bagi akak tolonglah angkat semua sekali lah. Dia bawa pergi sini. Pagi ini cuaca cerah dan air mulai surut. Pihak MKN turut menasihatkan orang ramai agar bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir yang dijangka pada 28 hingga 30 Disember ini. Ia berikutan kesan daripada luruan monsun yang akan menyebabkan hujan lebat monsun yang boleh berterusan lebih 3 hari. Baiklah Miza, seterusnya kita akan ke Jabatan Meteorologi bersama dengan pegawainya Sarimah Sulaiman di sana. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amaran hujan lebat peringkat jingga telah pun dikeluarkan oleh Malaysia yang mana melibatkan negeri Pahang dan juga Terengganu, di mana keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga esok 27 Disember 2014. Sementara itu, nasihat hujan lebat peringkat kuning juga telah pun dikemas kini melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak Utara, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga negeri Johor yang dijangkakan akan bermula pada 29 hingga 31 Disember. Sementara bagi negeri Sabah pula akan melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan. Juga bagi negeri Sarawak akan melibatkan di bahagian Muka, Sibu, Sarike, Betong, Samarahan dan juga di sekitar Sri Aman serta Kuching. Juga dijangkakan sehingga 29 hingga 31 Disember. Sementara itu, amaran laut juga masih lagi dikekalkan, di mana kategori ketiga di kawasan perairan berwarna merah, yang mana angin kencang melebihi 60 km sejam dan ombak melebihi 4.5 meter, dijangkakan sehingga 31 Disember 2014. Sementara kategori kedua di kawasan perairan berwarna jingga juga melibatkan perairan pantai timur Semenanjung, yang mana angin kencang boleh mencapai 60 km sejam dan ombak boleh mencapai 4.5 meter, dijangkakan akan berterusan sehingga esok 27 Disember. Amaran kategori pertama pula di kawasan perairan berwarna kuning, angin kencang boleh mencapai sehingga 50 km sejam dan ombak boleh mencapai 3.5 meter, juga dijangkakan sehingga esok 27 Disember. Yang mana sepanjang tempoh ini keadaan ini berbahaya bagi kesemua aktiviti pantai, aktiviti perkapalan dan juga pekerja di pelantar minyak. Sementara itu, keadaan cuaca semasa pada ketika ini di Semenanjung secara amnya hujan di hampir kesemua negeri di Semenanjung yang dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Dan bagi ramal cuaca untuk sebelah malamnya pula, dijangkakan hujan bagi negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di kawasan pedalaman Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Johor. Sementara untuk ramalan cuaca sebelah paginya pula, dijangkakan hujan lebih tertumpu di kawasan pantai barat Semenanjung dan juga di pantai timur Semenanjung. Bagi negeri Sabah pula, pada ketika ini keadaan cuaca tidak hujan di kebanyakan bahagian kecuali di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman. Manakala bagi negeri Sarawak, hujan di 1-2 tempat di sekitar bahagian Limbang, Miri, di sekitar bahagian Kapit, di sekitar Sibu, Sri Aman dan juga di sekitar bahagian Kuching. Untuk ramalan cuaca pada sebelah malam nanti pula, dijangkakan hujan di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman, juga melibatkan di sekitar bahagian Limbang, Miri, juga di sekitar bahagian Kapit, di sekitar bahagian Sibu, Sarike, Betong dan juga Sri Aman. Sekian dulu info cuaca dari Map Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri.
Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna.